Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Ingatlah wahai Muhammad ketika mereka merancang suatu perancangan jahat dan mereka ingin mengusir, menangkap dan membunuh kamu wahai Muhammad ketika peristiwa hijrah. Maka kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menggagalkan perancangan mereka. Dan mereka merancang, kami juga merancang. Akan tetapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Anfal pada ayat yang ke-30. Alhamdulillah tuan-tuan, segala puji bagi Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, Masya Allah, pada malam 17 Muharram. Alhamdulillah, dan kita berada pada bulan Muharram, satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, juga dinamakan sebagai Syahrullah, bulan Allah. Dan ada 4 bulan dinamakan sebagai bulan haram. Dan 4 bulan itu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram yang bersusun. Ini bulan 11, bulan 12 dan juga bulan 1. Dan yang keempat adalah bulan Rajab. Dan ini berpisah kerana bulan Rajab duduk tempat pada bilangan yang ke-7, ya. Jadi ada 4 bulan itulah yang dinamakan sebagai Syahrullah, ya. Bulan Muharram ini dinamakan Syahrullah, bulan Allah. Jadi sangat-sangat mulia, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita memuji Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala himpunkan kita sekali lagi dalam majlis ilmu, majlis yang sudah pasti diberkati, diredoi dan juga dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih dan sayangnya. Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Dan majlis ini merupakan majlis yang disebutkan Nabi SAW sebagai Rawdah min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi satu taman syurga di dunia adalah majlis ilmu. Siapa yang suka duduk dalam majlis ilmu dan biasa duduk dalam majlis ilmu, maka di akhirat pun akan Allah Ta'ala masukkan juga dia di dalam kalangan-kalangan orang yang suka duduk dalam majlis ilmu. Dikatakan oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, di dunia ini ada taman syurga. Siapa yang biasa duduk di dalamnya, maka di akhirat pun Allah bagi juga di syurga, yakni taman-taman syurga. Maka taman syurga di dunia itu adalah majlis ilmu. Jadi siapa yang biasa duduk dalam majlis ilmu, dia juga akan dapat duduk dalam taman-taman syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi semoga kita tergolong dengan itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa adkhilnal jannah ya Allah. Masukkan kami nanti dalam syurga-Mu ya Allah. Maha abaina, bersama dengan ayah kami, ibu kami, datuk kami, anak-anak kami, isteri kami dan suami kami ya Allah, dan semua zuriat. Abaina wa azwajina, pasangan kami, wa zuriatina, dan zuriat keturunan kami ya Allah, wa malaikatina, dan malaikat-malaikat, ya, yadkhuluna alaihi min kulli bab. Semoga kita dapat masuk dalam syurga bersama dengan apa yang kita sebutkan tadi, insya-Allah. Dan tidak lupa untuk kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa dan menyebarkan iman dan Islam, sehingga hari ini kita dapat menikmati kedua nikmat itu. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat, ya, melihat bahawa Islam dan iman itu tersebar luas sampailah, ya, ke hujung dunia, Masya Allah. Timur, barat, utara, selatan, tidak ada yang beragama selain daripada Islam. Maksudnya mesti ada agama Islam.
Dan sekarang agama Islam adalah agama yang teramai di dunia ini, Masya Allah. Kalau kita lihatlah ya, dengan perkembangan Islam itu semakin ramai, bahkan insya Allah tidak lama lagi akan memenuhi bumi ini dengan hanya agama Islam saja. Dan itu akan berlaku apabila Nabi Isa alaihissalam turun dekat bumi, ya. Dan waktu itu kata Allah Ta'ala, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Waktu itu tidak ada satu orang pun daripada ahlul kitab melainkan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, maksudnya ketika Nabi Isa turun dan Imam Mahdi Al-Muntazar membantu Nabi kita Isa alaihissalam, maka waktu itu mereka berdakwah sehingga seluruh manusia akan masuk agama Islam. Yang tidak masuk agama Islam, maka itu akan diperangi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi pilih antara dua, peluk Islam ataupun akan mati di tangan Nabi Isa ataupun hembusan nafas daripada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah sebut surat An-Nisa bahawa mereka akan peluk Islam juga akhirnya, Masya Allah, sebelum kematian mereka itu, Masya Allah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, insya Allah kita akan sambung pengajian kita, buka muka surat yang ke-100. 100 kan situ? Situ berapa? 99. Okey, Ustaz punya kitab 100. Ya, elok sangat, 100 tahun ya. Kita ada cerita hari itu. Kata Nabi SAW, hadisnya sahih, dan Inna Allah yab'athu bihazil ummah ala kulli ra'si mi'atus sanati ma yujaddidu laha dinaha. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya, Inna Allah yab'athu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengutus, ya, mengutuskan lihazil ummah, untuk umat ini, yakni umat Nabi SAW, ala kulli ra'si mi'ati sanah, setiap 100 tahun, hujung 100 tahun, mayujaddidu laha dinana, mayujaddidu laha dinaha, yakni setiap 100 tahun pasti akan diutus satu orang yang akan memperbaharui agama Allah. Makna memperbaharui iaitulah mentadbir urusan di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pernah ditadbir dan diurus oleh para nabi, para rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi tepat 100 tahun, Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita yakin dan percaya dengan kalam Nabi SAW. Kita yakin dan kita percaya 100% tanpa meragui walaupun 1%, bahawa Allah pasti mengutuskan setiap 100 tahun satu orang yang akan mengurus tadbir urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya, kita tak tahu siapa orang itu, di mana orang itu, dan daripada mana bangsa orang itu. Yang pasti dia beragama Islam. Baik tuan-tuan, kita lihat muka surat 100. Yang ke-15, ucapan terakhir tentang Dajjal. Mana ini ada terakhir, lepas ni tak ada dah pasal Dajjal. Dia akan masuk Ya'juj Ma'juj, dia akan masuk tentang matahari terbit sebelah barat, dia akan masuk tentang binatang Dabatul Ar, dan dia akan masuk berkenaan tentang gempa bumi di langit, gempa bumi di timur, di barat dan di Jaziratil Arabiyah. Dan dia akan cerita api yang akan keluar daripada negara Yaman. Masya Allah. Jadi ini terakhir tentang Dajjal. Ya, terakhir tuan-tuan. Habis tentang Dajjal ni, dia akan masuk dah bab tanda kiamat besar yang lain, seperti kita sebut tadi. Jadi kita kena ambil perhatian berkenaan tentang fitnah Dajjal yang terakhir ini, supaya kita boleh buat persiapan dan persediaan untuk menghadapi fitnah yang dahsyat daripada Dajjal dan juga konco-konconya, Masya Allah. Ya, jadi tuan-tuan, nanti dia akan sebutkan ada 4 golongan yang pasti akan terikut
dan tertipu dengan konspirasi fitnah jahat daripada Dajjal. Ya, ada 4 golongan. Dan ada beberapa golongan yang Allah Ta'ala selamatkan mereka. Dengan sebab apa Allah selamatkan mereka pun ada sebab juga. Mereka memiliki sifat dan amal yang mereka amal sehingga Allah lindung dan Allah jaga mereka, sebagaimana dijaga para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam di zaman mereka, Masya Allah. Ya, jadi kita akan lihat nanti satu-satu, insya-Allah kita akan perhatikan. Semoga kita boleh ambil iktibar dan ambil perhatian, dan kita boleh dengar betul-betul, dan kalau boleh minta Allah beri kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita belajar pada malam ini, insya-Allah. Yang pasti niat kita mesti ikhlas. Ya, ikhlas kerana Allah. Apabila kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, syaitan, iblis pun tak boleh menggoda kita. Ya. Jadi kalau Dajjal buat konspirasi, buat perancangan jahat, wah, syaitan sudah lama buat konspirasi ni. Syaitan itu sudah lama buat perancangan jahat untuk menyesatkan dan menjauhkan anak-anak Adam daripada menjadikan Allah sebagai Tuhan. Sudah dirakamkan dalam Quran suratul Hijr ayat 39 dan ayat 40. Allah Ta'ala kata, ya, ketika mana iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka dia kata, aku tak nak sujud. Pasal apa kau tak nak sujud? Katanya, lam akun liasjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku tak nak sujud kepada orang kau cipta dari tanah. Wah, kalau begitu kau tak taat pada perintahku, fakhruj minha fa innaka rajim. Mau keluar daripada tempat mulia ini, yakni langit. Sebelum dia keluar, tuan-tuan, maka dia minta pada Allah, ini ayat 39. Dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2, tuan-tuan. Ada 2. Yang pertama, kalau kita lihat sebelum ayat 39 tu, dia minta dulu pada Allah. Ayat 37, 38, 39, 40. Dia minta pada Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Satu, dia minta pada Allah, ya Allah, boleh tak engkau tangguhkan aku punya ajal, mana panjangkan umur aku? Wah, subhanallah, hebat. Dia minta panjang umur, ajalnya ditangguhkan, tak mati daripada Allah. Start Allah ciptakan dia sampai sekarang, dia tak mati-mati lagi. Tuan-tuan ya, umurnya panjang. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan berikan kepada kamu penangguhan ajal, minal munzorin. Ya, dia minta tangguh ajal, maka Allah bagi, tuan-tuan. Hidup dia sampai sekarang. Kemudian dia minta lagi pada Allah yang kedua. Rabbi, katanya, bima agwaitani la uzainanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Dia minta pada Allah, dia sebut Allah juga. Sebab tu makbul doa dia. Dia minta makbul sebab dia sebut Rabbi, wahai Tuhanku. Siapa yang doa pada Allah sebut Rabbi, wahai Tuhanku, Allah segera dengar apa dia nak cakap tu, apa dia nak minta tu. Ya, kita ambil pengajaran iblis. Kalau iblis saja yang dilaknat Allah Ta'ala, Allah kata, innaka la'nati ila yaumiddin yaumi yub'atsun. Aku laknat engkau sampai hari kiamat. Kalau dia saja dilaknat Allah, minta pada Allah, diberikan, ditunaikan. Bagaimana dengan kita ni hamba Allah yang beriman, percaya pada Allah, percaya pada Nabi? Maka kalau kita sebut Rabbi, Ilahi, anta maksudi, waridaka matlubi, wahai Tuhanku, engkau Tuhanku, Ilahi, anta maksudi, yang ku maksudkan dalam pengajian ilmu, dalam dakwah, dalam apa saja ibadat kami buat, anta maksudi, yang kami maksudkan engkau ya Allah. Mana kami nak ridho engkau ya Allah. Tujuan kami buat ibadat ni supaya engkau nampak, engkau pandang kami ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kami inginkan, kami mahukan ya Allah. Maka orang sebut wahai Tuhanku, Allah pasti akan perkenankannya. Maka iblis minta pada Allah, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, katanya, wahai Tuhanku, dia tahu Allah Tuhannya juga. Ya, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau sudah takdirkan aku ini sesat,
Nah, sesat dia kata. Maka aku minta padamu ya Allah, ya, aku akan sesatkan, ataupun aku akan goda, ataupun aku akan jadikan hiasan, wa la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan jadikan semua perbuatan-perbuatan jahat dekat dunia menjadi perhiasan kepada anak-anak Adam. Apabila mereka buat, itu satu perbuatan yang indah. Mereka tak mandang itu satu benda yang tak elok, yang jahat, tapi mereka anggap itulah yang paling terbaik, yang paling baik. Sebab dihias. Syaitan sudah hias pada matanya, pada telinganya dan pada fikirannya bahawa perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar satu perbuatan yang baik. Padahal itu perbuatan yang tidak baik di sisi Allah. Kecuali katanya, yang ku tak boleh sesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hak yang ikhlas, yang mukhlas, yang mukhlis, aku tak boleh sesatkan. Jadi semoga kita tergolong di kali ini insya-Allah, ya. Kemudian Allah Taala beritahu, qala hadza siratun alayya mustaqim, itulah jalanku yang lurus. Mana jalan ikhlas, itulah jalan Allah yang tak mampu disesatkan oleh iblis. Kalau iblis tak boleh sesatkan orang ikhlas, apatah lagi Dajjal dan konco-konconya. Ya. Jadi salah satu perancangan jahat boleh, ya, terpatah, gagal ada dengan kita beribadat pada Allah, berjuang di atas jalan Allah, menegakkan kalimah Allah, benar-benar ikhlas kerana Allah semata-mata, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, dan bukan kerana habuan dunia yang kita mahukan, yang tak ada nilai di sisi Allah walaupun sebesar sayap nyamuk sekalipun. Subhanallah. Allah menja'alna minal mukhlasin. Baik, kita lihat seperti apa yang telah kita ketahui bahawa Dajjal telah membawa sebesar-besar fitnah. Kita dah tahu fitnah ni mana kekacauan, ujian. Fitnah ni banyak makna. Fitnah, ujian, kekacauan. Dia buat satu kekacauan, satu fitnah, tuan-tuan, ya. Ataupun katanya ujian yang tak pernah berlaku seumpamanya di atas muka bumi ini. Nabi SAW kata, start daripada Nabi hak zaman dulu, Nabi Nuh alaihi salam, sampailah Nabi Muhammad SAW, fitnah tidak ada yang paling terbesar melainkan fitnah Al-Masihud Dajjal. Ya, Al-Masihud Dajjal. Ni fitnah yang paling besar, masya-Allah, tabarakallah. Tapi yang hebatnya Nabi bagi tahu sifat-sifat Dajjal tu. Hak dulu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa tak bagi tahu hak Dajjal tu macam mana rupanya. Dajjal tu macam mana sifatnya. Tapi di zaman Nabi SAW, Nabi bagi tahu secara detail, ya, orangnya macam ni, buta matanya sebelah kanan, kepalanya di dahinya ada tulisan kafaro. Masya Allah. Okey, baik. Ya. Jadi Nabi bagi tahu sifat-sifat dia satu persatu yang menyebabkan umat Nabi SAW, ya, dapat kenal siapa dia, sosok yang dinamakan sebagai Dajjal itu. Jadi terima kasih ya Rasulullah kerana beritahu rahsia ini. Kalau Nabi tak bagi tahu, wah tuan-tuan, lagi dahsyat, lagi ramai orang terpedaya, masya-Allah. Itu bagus Nabi SAW. Ya, Nabi bagi tahu akan jadi fitnah kacau besar, orangnya macam ini, sifatnya macam ini, tapi Nabi bagi tahu jalan solusi bagaimana kamu nak selamat. Ini caranya, ini caranya. Nabi bagi tahu satu-satu. Baca Al-Kahfi, berzikir pada Allah, duduk dalam majlis ilmu bersama keturunan aku, pegang Quran, pegang sunnah, insya-Allah kamu selamat. Ya, Nabi SAW kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma abada, kitabullah wa sunnah. Kamu pegang dua perkara ni, kamu takkan sesat. Kerana dua perkara ni aku telah wasiatkan, yakni aku wariskan pada kamu, Al-Quran dan Sunnah. Waktu kena baca Quran selalu. Baca Quran dan tadabbur Quran dan beramal dengan Quran. Yang kedua, Sunnah Nabi SAW. Dalam hadis lain, Nabi SAW kata, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, dua warisan juga. Yang pertama Nabi kata Al-Quran, yang kedua Nabi sebutkan ahlu baiti, yakni ahli bait aku, keturunan aku, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cari di bandar keturunan Rasulullah, ikut mereka, masya-Allah. Ya, yang mengajak kita kepada Allah, kepada Rasul
dan mengajak kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ya, gitu lebih kurang, masya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak orang-orang yang akan tertipu dengan muslihat dajjal. Sangat-sangat banyak tuan-tuan. Ya. Apakah lagi orang yang lemah imannya? Bagus kalau lemah iman, ada iman. Kalau tak ada iman, wah, lagi mudah tuan-tuan kena tipu. Ya, subhanallah. Ia dengan mudah terpedaya dengan tipu hila dajjal. Sangat-sangat mudah. Ya. Dah terang-terang Dajjal itu adalah penjahat, Dajjal itu adalah buta mata sebelah, tulisan kafarah, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi ada orang boleh percaya. Subhanallah. Yang percaya itu sebab apa? Sudah pasti dia melihat ada satu kelebihan yang ada pada Dajjal, sehingga dia boleh tertipu dengan silap mata yang dilakukan oleh Dajjal sebagai sakti. Wah, dia kata aku dah Tuhan. Mana bukti kau Tuhan? Aku boleh turunkan hujan. Hujan turun. Hujan dia dapat kawal. Hak hujan turun ni tuan-tuan, dia yang kawal. Dia yang kata turun. Dia kata berhenti. Katanya kemarau. Dia guna sistem dia. Dia sudah dapat satu teknologi, ilmu bagaimana untuk mengawal alam. Subhanallah. Yang menentukan alam ni berlaku Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi juga dia sedikit ilmu ini, sehingga dia boleh menurunkan hujan, walaupun bukan sepatutnya turun hujan waktu itu, dan tidak sepatutnya turun hujan di tempat tersebut. Sekarang ni di Mekah Al-Mukarramah, wah, seolah-olah hari-hari hujan. Sebelum ini tak pernah hujan walau setahun. Tuan, kita buka Mekah ni, alhamdulillah, semenjak daripada awal Muharram hari itu hujan saja. Alhamdulillah lah, syukurlah. Ya, hujan rahmat. Hujan rahmat kita kata. Ada satu tempat yang biasa hujan tidak hujan, jadi kemarau seperti di Eropah. Ada tempat yang tak biasa hujan tapi hari-hari hujan. Subhanallah. Ya, kita pegang Allah yang buat semua. Allah yang buat semua, masya-Allah, tabarakallah. Ya, baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kalau dia kata aku boleh hidupkan orang mati, wah, hidup tuan-tuan. Ditunjuk sungguh hidup. Jadi orang pun percaya kerana dia ada sakti. Subhanallah. Padahal itu cuma silap mata saja. Itu dinamakan istidraj. Istidraj maknanya apa? Diberikan nikmat kelebihan, semakin diberikan makin melupakan Tuhan. Dan bahkan dia menganggap dia adalah Tuhan. Atau panggil istidraj. Nauzubillah. Ya, ini paling takut tuan-tuan. Sangat takut kalau dapat nikmat Allah bagi sampai kita lupa Allah. Itu istidraj. Nauzubillah. Takut nak sebut kalimah ni, takut tuan-tuan. Sebab takut kita yang kena ujian istidraj itu. Ya, paling takut. Oleh kerana itu nak mengelak daripada istidraj, bila kita dapat nikmat, kita ingat satu, yang bagi nikmat adalah Allah. Yang kedua, bila kita dapat nikmat, kita jangan lupa Allah. Makin lagi dekat pada Allah, makin lagi nak beribadat pada Allah, makin cinta Allah, makin cinta Rasul. Sebab apa? Sebab kita dapat nikmat daripada Allah. Jangan jadi orang hak dapat nikmat makin jauh daripada Allah, makin jauh dari masjid, makin jauh dari majlis ilmu. Nauzubillah. Ya, atau paling takut. Masya-Allah, tabarakallah. Fadharni wa may yukadzibina bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ayat 44 ni dalam surah Al-Qalam. Surah Qalam, surah selepas surah Al-Mulk. Surah ke-70, ke-70 68 Al-Mulk 67 68. Tengok ayat 44. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan kepada mereka kedudukan yang makin menaikkan namanya, makin menaikkan dia punya ilmu, makin banyak pangkat dan makin dia disebut akan namanya, sehingga sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lalu kami masukkan dan hentam dia, ataupun kami cabut dia punya nikmat dalam keadaan dia tidak sedar, dia tidak tahu. Nauzubillah min zalik. Itu paling takut tuan-tuan. Ya, biar kita dapat nikmat makin dekat pada Allah. Tengok korun, makin dapat nikmat jauh terus pada Allah. Allah paling takut. Ya, semoga Allah lindungi kita daripada bersifat dengan sifat istidraj. Ya, orang yang dapat nikmat
lalu melupakan yang pemberi nikmat. Masya Allah. Biar kita jadi orang yang diberikan nikmat, semakin dapat nikmat, makin ingat Tuhan yang memberikan nikmat tersebut, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemunculannya adalah merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar dan merupakan salah satu di antara keyakinan yang diperpegangi oleh kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, satu akidah yang sahih yang dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita kena pegang. Ya. Ini saja yang benar tuan-tuan. Di akhir zaman ni banyak sangat pegangan, banyak sangat akidah dan banyak sangat fahaman-fahaman, Masya Allah. Dan yang paling benar hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ni tak sesat tuan-tuan. Yang lain tu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, nanti kalau ada rezeki kita belajar kita akidah, ya, belajar kita akidah, kita boleh bezakan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana Mu'tazilah, mana Jabariyah, mana Qadariyah, dan mana fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak, Masya Allah, sangat-sangat banyak. Tuan bayangkan kalau orang tidak berfahaman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia pasti membuat satu perbuatan yang menyeleweng ataupun yang sesat, dan dianggap perbuatan itu perbuatan yang tidak sesat. Ini paling takut. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi, kita biasa baca kan, 10 ayat akhir tu, jumpa ayat tadi ni. Kamu nak tak wahai Muhammad? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Kamu nak ke wahai Muhammad aku ceritakan kepada kamu satu perbuatan yang merugikan. Amal, dia buat amal tapi amalnya tu tak dapat pahala, tak diterima Allah, bakal rugi. Na'udzubillah. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya, mereka yang sesat perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Tapi dalam fikirannya dia bukan buat sesat, dia buat perbuatan yang bagus, yang hidayah. Yang rasanya ini daripada Allah, padahal bukan daripada Allah. Mereka buat satu perbuatan sesat, dihias pula oleh iblis tadi, kata perbuatan ni tak sesat, bagus perbuatan ni. Maka mereka terpedaya dengan amal mereka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kata Allah, itulah perbuatan yang merugikan mereka. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i, mereka pula tak percaya kepada pertemuan dengan Allah, tak percaya hari kiamat. Hari kiamat tak percaya, apatah lagi tanda-tanda kiamat, lagi tak percaya kata. Na'udzubillah. Lagi dia kata, dajjal ni tak ada. Daba-daba ke Ya'juj Ma'juj ni tak ada. Ya, Imam Mahdi tak ada. Isa alaihissalam turun dari langit pun tak ada katanya. Tak percaya tuan-tuan. Dia tak percaya. Sedangkan zaman dulu lagi dah disebutkan oleh para nabi, para rasul, bahawa golongan-golongan yang tak percaya dengan hari kiamat dan tanda-tanda kiamat ini sudah ada tuan-tuan. Start daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Memang dah ada. Nabi Nuh dah bagi tahu akan datang kiamat. Nabi Isa pun bagi tahu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim semua bagi tahu, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, tapi ditentang ni. Ya, kau ni gila, dia tuduh gila pula. Dan kau ni sesat. Ya, subhanallah. Last sekali benar sungguh apa yang dikatakan para nabi, para rasul, sehingga waktu itu mereka nak insaf, tak boleh buat apa dah. Nah, waliqa'i. Nah, mereka itulah yang dhalla sa'yuhum, mereka punya perbuatan yang sesat dan mereka punya amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau paling takut tuan-tuan. Ya. Jadi jangan kita tergolong dengan orang tak percaya dengan hari kiamat. Siapa yang tak percaya dengan hari kiamat, dia termasuk di kalangan orang yang kufur. Kufur mana tidak percaya kepada salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ada 6. Salah satu di antaranya percaya pada hari kiamat. Ya.
Maka Nabi tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tanya pada Muhammad, bila berlakunya kiamat ni yang kau bagi tahu ni? Maka Nabi jawab, qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nazirum mubin. Kata Nabi SAW, hak kiamat ni bila berlakunya itu hanya Allah tahu. Aku tak tahu, yang tahu cuma Allah. Habis tu kau selalu bagi tahu akan datang kiamat, tanda-tanda kiamat begini, kenapa? Kan? Maka Nabi bagi tahu, wa innama ana nazir. Aku bagi tahu ni tanda-tanda kiamat ataupun kiamat pasti berlaku. Itu kerana aku ditugaskan Allah untuk sebagai nazir, memberi tazkirah, memberikan peringatan bahawa benda itu berlaku, supaya dengan ada peringatan kamu boleh beringat dan buat persiapan dan persediaan. Jika aku tidak sampaikan, saya Nabi akan dipersoalkan di hari kiamat. Jadi Nabi itu nazir. Jadi kita pun sebagai umat Nabi pun menyambung risalah ni, menjadi sebagai nazir. Tolong sampaikan, bagi peringatan bahawa kiamat akan berlaku, ya, supaya orang ambil peringatan, boleh buat persiapan persediaan dan mengetahui sedikit sebanyak tentang perancangan-perancangan daripada orang-orang yang ada niat jahat, ya, untuk menjauhkan manusia daripada Allah dan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan oleh para ulama ahlul hadis, terutamanya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Dajjal itu pasti akan muncul, dan kemunculannya merupakan satu ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, dan Allah taala telah memberikan kepadanya beberapa keistimewaan dan kekuasaan, seperti menghidupkan orang yang telah mati daripada bunuhannya. Kan sudah kita sebut baru ni, antara keistimewaan Dajjal, dia boleh menghidupkan orang yang mati, ya. Kemudian dia boleh memberikan kesuburan dan kekayaan kepada golongan yang mengikutinya dan percaya kepada ketuhanannya. Allah. Siapa ikut dia, wah, subur, makmur ekonominya, tumbuh membangun dia punya bangunan, tuan-tuan, mencakar langit, masya-Allah. Ya, siapa ikut dia ni, tuan-tuan, memang kaya terus. Na'udzubillah min zalik. Tapi kaya yang tak diredai Allah, ya. Biarlah kita kaya yang diredai Allah. Ikut macam Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, masya-Allah, Mus'ab bin Umair, Allah. Ini kita ikut mereka, tuan-tuan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ikut berhijrah kepada Nabi SAW, kaya raya. Tapi hebatnya dia tinggalkan kekayaannya, kemewahannya di bumi Mekah, semata-mata ikut Nabi pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Mus'ab bin Umair nama orang tu, sahabat Nabi SAW. Sehingga di Madinah dia cuma ada satu selendang ni saja, tuan. Satu selendang, ya. Nabi lihat dia masuk di pintu, tuan-tuan. Nabi duduk dengan Ali radhiyallahu anhu di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, buka pintu, masuk Masjid Nabawi dengan pakai satu selendang. Nabi SAW sedih. Pasal apa Nabi sedih? Nabi SAW kata, dulu Mus'ab bin Umair orangnya paling mewah, paling kaya di Makkah Al-Mukarramah. Tapi ketika Allah perintahkan berhijrah ke Madinah, maka dia ikut saya pergi ke Madinah. Bahkan dia orang pertama yang sampai di Madinah Al-Munawwarah. Dia tinggalkan kekayaan kerana dia nak ikut aku berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu Mus'ab bin Umair. Ada sahabat yang dulu di Mekah tu biasa-biasa, tapi bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, wah, jadi orang kaya raya. Tengok, tuan-tuan, Allah berkati rezeki dia. Sampai-sampai dia di Madinah, dia tanya orang Madinah, orang Ansar, ada tak pasar? Di mana pasar? Orang pun tunjuk pasar ada di sana. Sebab tahu sumber rezeki yang halal, rezeki yang memang rezeki yang luar biasa, itu terletak pada perniagaan. Maka dia cari pasar dulu, sebab itu dia punya tapak, tuan-tuan. Ya. Maka orang Madinah kata ada di sana. Dia pun pergi ambil beberapa tempat untuk dia berniaga. Kemudian dia pergi jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW, Nabi pun doakan untuk keberkatan hartanya. Wah, subhanallah, berniaga lari sungguh, tuan-tuan. Dan sahabat ini namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu
radhiyallahu anhu. Oh, dahsyat. Sebab tu kalau kita nak berniaga, jumpa-jumpalah ulama, minta tolong doa-doa sikit jadilah. Ya. Tapi bila kita dah senang, dah kita kaya nanti, bukanlah kerana sebab doa ulama tu, tapi memang Allah nak bagi kaya kita. Tapi asbab daripada ulama tadi. Ya, subhanallah. Dan kita jumpa ulama kerana para sahabat pun begitu. Sahabat ketika dia nak berniaga, dia pergi jumpa dulu Nabi SAW. Tengok tuan-tuan. Sebab dia nak tahu bagaimana cara perniagaan yang halal, yang berkat. Maka Nabi bagi tahu caranya. Sebab apa? Wah, Nabi ni sumber ilmu, manba'al ilmu. Sumber ilmu tu ada pada Rasulullah. Bahkan Nabi SAW itu pernah berniaga sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi. Selepas jadi Nabi tak berniaga dah. Dia berniaga sebelum jadi Nabi. Bahkan beristeri pula dengan seorang ahli perniagaan namanya Khadijah. Nabi bagi tahu cara berniaga nak laris, cara berniaga nak berkat, cara berniaga supaya orang suka. Wah, Nabi bagi tahu satu-satu. Dia tak ada lain. Semua ada pada 4 sifat Nabi SAW. Siddiq, tabligh, fatona dan amanah. 4 benda. Tak ada lain tuan-tuan, 4 benda ni. Nabi berniaga dengan amanah, amanah sungguh. Siddiq sungguh, jujur. Tabligh, menyampaikan. Apa? Menyampaikan. Ini perniagaan yang halal, perniagaan yang Masya Allah kalau kita pakai laki-laki perempuan, insya Allah halal, tak ada kaitan dengan haram, tak syubhat. Wah, Nabi beritahu. Fatana, cerdik pula menyampaikan sesuatu. Setiap perniagaan itu berdasarkan syariat Islam. Sekarang ni kan banyak orang berniaga, halal ke tak? Boleh ke tak? Wah, jual gincu katanya. Ini mesra wudu. Itu contoh misalnya. Faham lah. Ini cara marketing. Ya. Ini baguslah tuan-tuan tanya. Boleh ke tak boleh? Makeup. Boleh ke tak boleh? Tanya dulu. Ada sebagian ulama kata boleh. Alhamdulillah. Ya, dia buat. Masya Allah. Apakah yang ni sesuai ke tak? Ikut syariat ke tak? Kata ulama ya ikut syariat, maka dia jual. Yang tak ikut syariat, dia tak buat. Dia tak jual. Itu dipanggil orang yang ingin bukan setakat mengembangkan dia punya ekonomi, tetapi dia juga ingin menyebarkan Islam. Jangan ikut orang berniaga hak pelik tuan-tuan. Hak terbaru video pelik-pelik dia buat tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Video apa atau dia kata maksiat, marketing maksiat. Na'udzubillah. Itu bahaya tuan-tuan. Walaupun boleh kaya dengan cara tu, tapi jangan buat. Itu maksiat, marketing, tapi dengan cara melakukan satu perbuatan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah beri hidayah kepada orang tersebut insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat lagi insya-Allah. Dajjal itu katanya pasti akan muncul. Dan kemunculannya sudah disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi katanya lagi, ia memiliki seumpama syurga dan neraka dan 2 buah sungainya. Ingatlah, syurga hak bagi Dajjal itu adalah neraka bagi kita. Neraka yang ada pada Dajjal itu adalah syurga bagi kita, Masya Allah. Kemudian manakala hujan pula akan turun mengikut perintahnya. Hujan pun boleh turun ikut perintah dia. Dia boleh kawal tuan-tuan, Masya Allah. Maka segala ini akan berlaku menurut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan turun, kita tahu Allah turun. Tapi satu hari kalau hujan itu turun bukan sebab Allah yang turunkan hujan itu, tapi disebabkan ada satu teknologi. Dengan teknologi itu menyebabkan hujan itu turun. Tuan-tuan, kita rasa ini hujan daripada Allah. Kan? Rupa-rupanya hujan yang bukan daripada Allah, tapi daripada Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Saya kalau turun hujan, memang saya selalu baca Quran yang ada kaitan dengan hujan. Sebab kita nak besarkan Allah. Antara surah Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Allah yang menurunkan hujan yang berkat. Bahkan kalau hujan tu turun tuan-tuan, saya pergi ambil wudu. Subhanallah. Kadang saya mandi pula, Masya Allah. Mandi hujan. Tapi saya tak rakam lah, kemudian masuk dalam TikTok ke dalam Facebook. Jangan ikut setengah orang tuan-tuan, apa saja buat, Masya Allah, kan? Tunjuk, na'udzubillah. Itu tak boleh lah ya. Ataupun surah Al-Furqan ayat 48, Allah Ta'ala kata,
Walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmati. Dialah turunkan hujan, tiupkan angin lalu hujan turun, dengan makna hujan itu sebagai rahmat. Jadi tadi hujan berkat, ni hujan rahmat. Jadi pada hujan ada berkat, pada hujan itu ada rahmat daripada Allah. Jadi nak berkat bukan pada harta saja, nak berkat bukan pada tok guru, tok ulama saja tuan-tuan. Nak berkat bukan pada Quran saja, pada air turun hujan. Air hujan tu pun ada berkat dan ada rahmat daripada Allah. Ya, subhanallah. Baik, kita lihat lagi, masya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan menghilangkan segala keistimewaan ini dan menjadikannya lemah dari membunuh lelaki mukmin itu untuk kali yang kedua, dan ia sudah tidak dapat membunuh sesiapa juga pun selepas kejadiannya dengan lelaki mukmin itu. Ini kita pun dah cerita. Akhirnya segala sesuatu yang dimilikinya menjadi hancur dan dia pun akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, dan Allah akan memenangkan golongan yang beriman dan membasmi segala bentuk syirik dan kekufuran. Maknanya Dajjal nanti akan hilang dia punya kelebihan dan keistimewaan. Bila? Ketika dia lihat Nabi Isa AS. Lihat Nabi Isa, wah, jadi takut tuan-tuan. Tengok saja Nabi Isa keluar daripada Masjid Al-Aqsa. Keluar Masjid Al-Aqsa, tengok Nabi Isa, kecut dia, Masya Allah. Dan dia kata, Isa, jom kita sembahyang. Sembahyang pula waktu duha waktu tu. Ni saya iqamat, dan dia iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang apa engkau Dajjal pukul 9? Nabi Isa tanya, sembahyang apa pukul 9? Subhanallah, qomat untuk apa? Kau nak sembah siapa? Kata Nabi Isa. Nabi Isa tanya dia, kau nak sembah siapa? Bukankah kau mengaku kau Tuhan? Kau nak sembah Tuhan mana pula? Kau Tuhan kan? Subhanallah. Dia buat satu hela, perancangan supaya Nabi Isa tu tidak bunuh dia. Kerana dia tahu yang akan bunuh Isa adalah yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Pandai dia hela. Jom sembahyang. Subhanallah. Nabi Isa tanya dia balik, kau nak sembah siapa? Bukankah kau kata kau Tuhan? Kalau kau Tuhan, kau nak sembah Tuhan mana lagi? Subhanallah. Maka Nabi Isa kejar dia. Dia pun lari tuan-tuan. Dia tidak boleh membohong. Maka dia pun lari sampai di Babul Lut. Ya, satu gerbang namanya Lut. Dan subhanallah, gerbang Babul Lut sudah ada di bumi Palestin. Antara Palestin dan Israel tu, tanah haram Israel, sudah ada Babul Lut. Sudah ada tembok, bahkan gerbang Babul Lut. Subhanallah. Wah, benar sungguhlah apa yang dikatakan Nabi SAW. Nabi itu hidup 1400 tahun dulu. Nabi kata Dajjal nanti dibunuh di Babul Lut. Dan betul sungguh Babul Lut tu ada di Baitul Maqdis. Wah, Nabi tahu bila, Nabi tahu mana. Tu kata Nabi Muhammad ni adalah Nabi. Dia merupakan utusan Allah. Dia dapat semua ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sudah pergi Baitul Maqdis. Ya, Nabi sudah pergi Baitul Maqdis bila waktu Isra dan Mi'raj. Daripada apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, kita juga dapat mengetahui bahawa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa. Walaupun demikian, Allah juga telah menjadikan dalam diri Dajjal itu satu bukti yang jelas yang dapat menunjukkan kebohongan pengakuannya itu. Dia mengaku dia Tuhan, tapi Allah Maha berkuasa. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia. Maka Dia pun, yakni Allah Ta'ala meletakkan satu bukti bahawa Dajjal ni bukan Tuhan. Ya, walaupun dia ada kuasa, dia kata dia boleh hidupkan orang mati, turunkan hujan, dan boleh berikan apa-apalah kelebihan kepada siapa yang ikut dia, tapi Allah Ta'ala lebih berkuasa daripada dia. Maka Allah Ta'ala meletakkan tanda dalam diri Dajjal itu bahawa dia ni bukan Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan. Iaitulah katanya keaiban yang ketara sekali di mukanya. Di muka dia tu ada tanda keaiban, dengan dibutakan matanya yang kanan. Mata kanan dia buta. Maka ia kelihatan kecut seperti buah anggur yang kering. Ya, dia bukan mata satu, dia matanya ada dua, tuan-tuan. Ingat ya, Dajjal ni ada dua mata, tapi sebelah matanya buta. Bukan dia satu mata. Sebab ada orang kata, ya Dajjal ni matanya satu, matanya dua, cuma yang sebelah buta. Ya, begitu lebih kurang. Nak beritahu ya. Kalau mata satu tu maknanya satu tepat-tepat tengah-tengah.
Itu satu mata. Tak. Tapi ni ada dua. Tapi satu tu kecut, seperti buta, tak boleh melihat. Seperti buah anggur yang terkeluar. Ada kecut dah tu, macam kismis. Buah kismis dah tu. Begitu lebih kurang. Jadi dia ada dua mata, tapi sebelah matanya buta, sebelah je boleh melihat. Itu pun sudah menunjukkan keaiban bagi Dajjal tersebut. Takkanlah Tuhan itu memiliki sifat lemah, kan? Takkanlah Tuhan tak boleh sembuhkan mata dia sendiri kalau dia Tuhan. Jadi itu jelas dia bukanlah Tuhan. Dia Tuhan yang palsu. Ya, kalau ada nabi palsu, Tuhan palsu pun ada. Ya, Tuhan palsu banyak. Sebelum Dajjal keluar dah banyak Tuhan palsu. Tuan-tuan pernah berhala-berhala kan Tuhan palsu lah kan. Ya tak? Ada berhala tu, ada berhala ni, ada dewa tu, dewa ni, dia panggil ni semua Tuhan. Ni semua Tuhan palsu, tuan-tuan. Tuhan yang tak betul. Yang betul cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya? Al-ma'budu bil haqq. Dialah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu pula matanya yang kiri tertonjol ke hadapan, hak yang belakangan kering seperti buah anggur, kismis. Mata sebelah kiri pula tertonjol ke hadapan, terkeluar ke hadapan Allah. Mana memang teroklah, na'udzubillah. Ya. Jadi bagaimana ia mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa sedangkan ia lemah dari memperbaiki kecederaan yang jelas ada dalam dirinya sendiri, dan dia juga tidak dapat memadam tulisan yang terpampang di atas dahinya yang menunjukkan kekafirannya. Mana tulisan di dahinya ada tulisan kafarah, maknanya kafir ataupun kufur. Jelas tuan-tuan. Ya, subhanallah. Yang hairannya, kenapa orang nak ikut? Dan orang kafir tu tak apalah, memang dia kafir. Yang Islam ni nak bagi tahu dia tak? Yang Islam nak ikut ni, subhanallah. Ada juga kau Ustaz? Ya ada, subhanallah. Ya. Jadi yang Islam itulah yang terpedaya. Siapakah mereka? Kita lihat. Ada 4 golongan mereka. Oleh kerana itu, orang yang tertipu dengan Dajjal hanyalah orang-orang yang lemah pendiriannya. Satu, pendirian lemah, tuan-tuan. Ya? Orang yang selalu stres, orang yang selalu berdibisik dalam fikirannya nak bunuh diri. Ya? Orang dirunding dengan masalah yang terlalu banyak sehingga tak jumpa penyelesaian. Last yang datang Dajjal. Wah, aku boleh selesaikan masalah engkau. Dia kata, wah, aku sudah lama tunggu orang nak kata macam ni. Macam mana kau nak selesaikan masalah aku? Aku punya masalah cukup besar. Subhanallah. Maka Dajjal kata, kau masalah apa? Ya, aku masalah tak ada duit, nak bayar hutang. Wah, dia bagi. Berapa kau mau? Aku bagi. Subhanallah. Tapi kau kena mengaku aku Tuhan. Kau jangan menyembah Allah Ta'ala. Wah, dia ikut satu, lemah pendirian. Ya. Kebanyakan orang macam ni, tuan-tuan, yang lemah pendirian ni, kebanyakannya akhirnya orang-orang macam ni bunuh diri. Na'udzubillah. Paling takut dengar. Sekarang ni zaman orang yang banyak berbisik perkara yang tidak baik. Yang kedua, bodoh pada akalnya. Bodoh pada akal. Mana dia tak ada ilmu agama yang boleh membezakan mana satu Tuhan yang sebenar, mana satu Tuhan yang palsu. Dia nampak orang tu, wah, Masya Allah, orang tu ada kelebihan, orang tu ada keistimewaan, boleh turunkan hujan, boleh hidupkan orang mati. Wah, dianggap memang orang ni Tuhan sungguh. Dan tuan-tuan tengoklah masa Commonwealth tu, hak keluar lembu tu pun, itu sebagai bukti tanda, ya, orang mendewakan lembu Samiri. Dan lembu Samiri itulah, ya, Commonwealth baru ni kan dia buat satu pertunjukan, keluarkan lembu. Lembu tu namanya adalah Samiri. Kerana dia lembu tu Samiri, dinamakan Samiri kerana Dajjal pernah masuk dalam badannya sehingga lembu itu boleh bercakap dan boleh mengeluarkan sakti pula. Subhanallah. Dan dikatakan yang masuk dalam diri lembu itu, zat lembu itu adalah Ad-Dajjal. Di zaman Nabi Musa dia masuk, tuan-tuan, sehingga lembu Samiri disembah. Dan Dajjal itu lahir di Samura, maka tu dinamakan dia lembu Samiri. Ya? Ada ulama mengatakan nak lembu Samiri itulah Dajjal sebenarnya. Tapi Nabi Musa tak boleh bunuh dia, sebab Nabi Musa tahu bukan hak Nabi Musa yang bunuh Dajjal.
yang bunuh lembu Samiri tersebut. Kerana yang membunuh Samiri Allah sudah takdirkan adalah Nabi Isa AS. Subhanallah ya. Itu pun orang masih lagi sembah. Na'udzubillah min zalik. Itu antaranya. Bodoh pada akal, tak boleh beza, tak ada ilmu agama. Sebab tu kita ada ilmu agama sikit pun jadilah tuan-tuan. Kalau banyak alhamdulillah. Sikit-sikit tapi istiqamah, lama-lama Allah bagi kefahaman yang luar biasa pada kita. Ni macam hari-hari ni, tiap hari kita menuntut ilmu kan. Hari-hari pergi mengaji ilmu, lama-lama Allah makin banyak kita topak ilmu, makin banyak topak ilmu, makin kita faham tentang agama kita dan bagaimana untuk beribadat kepada Allah, dan kita akan tahu ya perancangan-perancangan jahat musuh yang ingin menyesatkan kita daripada agama kita sendiri. Yang ketiga, mempunyai kepentingan untuk merebut kesenangan dunia yang fana ini. Ya, ada kepentingan duniawi dibagi. Allah, ada kepentingan untuk merebut habuan dunia. Kuasanya ke, ya, hartanya ke, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan habuan dunia. Allah, ya, dalam sejarah kan dah banyak kan. Dalam sejarah pun dah banyak tentang ini. Bahkan Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi ditawar dulu, Muhammad, engkau mengajak orang menyembah Allah, meninggalkan Lata wal Uzza, kamu nak apa? Kalau kamu nak harta, kamu nak jadi bilioner, kami boleh bagi, tapi tinggalkan kamu punya dakwah. Kamu nak berkuasa di bumi Mekah, nak jadi raja, kami boleh bagi. Nak jadi maharaja dan kami juga boleh kasih. Masya Allah. Kamu nak wanita paling cantik, permaisuri, putri, kami boleh cari, tapi kamu tinggalkan dakwah. Nabi kata, kalau diletakkan bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri, aku tidak akan tinggalkan dakwah Islam. Allah. Nabi pun tinggalkan mereka, Nabi pergi pulang. Mereka jadi sakit hati sebab Nabi tidak terima tawaran mereka yang begitu menggiurkan, terlalu besar, Masya Allah. Wah, Nabi ni tak boleh dipengaruhi dengan kebendaan duniawi. Sebab dalam hatinya sudah ada Allah. Dia Nabi, dia Rasul. Dia berdakwah bukan sebab nak harta. Dia berdakwah bukan sebab nak kuasa. Dia berdakwah kerana dia sebagai seorang Rasul, utusan Allah, nak bawa manusia kepada Allah, nak mencari redha Allah. Itulah Nabi SAW. Lepas tu kita kalau hari ini tuan-tuan berdakwah, ada niat kita lain sebab nak harta ke gunanya, lupakanlah. Ya. Ataupun nak pangkat, ataupun supaya nak dipuji, lupakan juga. Ubah niat balik. Bukan lupakan saja, ubah niat balik. Mungkin ni sebelum ni kita ada niat begitu, maka ubah, ya Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Sekarang hari ini tuan-tuan, ubah niat, aku buat kerana-Mu ya Allah. Walaupun sebelum ni ada niat kita lain, tiba-tiba hari ini kita sedar, ya Allah, aku buat kerana-Mu ya Allah, bukan sebab apa yang bermain di fikiran, dan bukan sebab apa yang orang kata tu. Orang kata aku begini, begitu. Bukan itu ya Allah, aku nak redha-Mu ya Allah. Ya, nak redha Allah tuan-tuan. Hak ni insya-Allah, ini saja yang selamat, masya-Allah. Orang yang ada kepentingan keduniaan, yang ini mudah terpengaruh dengan dajjal. Sebab keduniaan, material, semua ada pada dajjal. Mudah saja dia beli orang. Mudah tak? Kau nak kereta Ferrari, aku boleh bagi, insya-Allah. Tapi dengan syarat ikut aku. Kau nak berpangkat, kau nak jadi sekian. Alah boleh, ni semua orang-orang aku. Ada 2,000 orang aku katanya. Sampai masuk dalam tafi, pergi tendang orang. Itu pun bahaya juga tuan-tuan. Masya Allah. Jadi orang ada kepentingan dunia inilah yang mudah terpengaruh. Semoga kita boleh renung diri kita bahawa apa saja kita buat semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, mereka yang tidak sabar menahan penderitaan dan tekanan yang akan dikenakan ke atasnya. Tak sabar, tak macam Bilal, tak macam Sumayyah. Bilal disiksa keluar dari agama Muhammad. Dia tersebut Allahu Ahad, Ahadun Ahad, Allah Tuhan aku. Sabar dia, sabar sebab Allah dalam kalbu. Asiyah isteri Fir'aun, ya,
Kemudian Masyita, tukang sikat rambut Fir'aun. Semua sebab sabar di dalam menegakkan kalimah Allah dalam kalbunya la ilaha illallah, maka mereka semua syahid di jalan Allah. Jadi kalau ada orang tak sabar, maka ini antara orang yang mudah dipengaruhi. Masya Allah. Kita pun tak tahu bagaimana keadaan bila Dajjal esok keluar. Kita pun tak tahu keadaan kita macam mana tu. Cuma kita minta pada Allah, moga berkat rahmat Allah, berkat Nabi SAW, berkat ada zikir kita, selawat kita dan amal kita, Al-Quran yang kita baca, kita diselamatkan Allah daripada fitnah Dajjal. Masya Allah. Nah tuan-tuan, sekarang ni kita bolehlah sembang-sembang cerita ya. Tapi kalau dia sudah betul-betul depan mata, ditawarkan sebagaimana tawarkan kepada Nabi SAW, agak-agak kita berani tolak tak? Kadang tawarkan tu pula seorang raja. Oh subhanallah. Raja apa? Raja Al-Masih Dajjal. Dia raja tuan-tuan, Al-Masih Dajjal. Kau berani tolak tawaran raja, nanti kau kena hukum. Oh, bahaya. Takut dengar. Masya Allah. Mau tak berani tolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semoga Allah kuatkan kita sebagaimana Nabi Muhammad dikuatkan oleh Allah ketika ditawarkan dengan 3 tawaran tersebut. Ya, semoga kita masih kenal Allah waktu itu ya. Masih kenal bahawa kita ni ada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Ya, kita tirulah macam nabi-nabi kita ya. Nabi Ibrahim dibakar pun masih boleh hidup. Sebab apa? Disuruh keluar juga daripada agama ni. Nabi Yunus, Nabi Ayub, ya, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa apatah lagi. Ya, subhanallah. Semoga Allah Taala kuatkan kita dengan cahaya iman dan cahaya hidayahnya insya-Allah. Kemudian Dajjal sendiri sebenarnya menyedari kelemahannya ini dan ia tahu bahawa dia itu adalah seorang pembohong. Nama pun Dajjal. Dajjal maknanya pembohong. Oleh kerana itu dia tidak mau tinggal lama-lama di satu tempat. Ia bimbang ada orang yang berfikir merenung kelemahannya, lalu orang ini tidak mahu lagi percaya dengan ketuhanannya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah menyebut petanda utama Dajjal itu ialah, yang pertama, buta matanya yang kanan dan tertulis di dahinya tanda kekafirannya. Dan ini antara orang yang akan selamat daripada Dajjal. Ya, tengok kat bawah ni. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Tengok ya. Orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW bahawa Dajjal ini ada dan ini antara cara untuk selamat, yang Nabi kata dengan baca surah Al-Kahfi kamu selamat dari fitnah Dajjal, dan makanan kamu pada waktu itu adalah zikir-zikir, insya-Allah kamu akan selamat. Maka ini adalah antara orang yang tidak tertipu dengan fitnah Ad-Dajjal, insya-Allah ya. Semoga kita yang hari-hari dengar tentang hadis Nabi tentang Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi, tuan-tuan ya, kita boleh beramal dengan amal tersebut. Semoga kita termasuk orang yang tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Dan hal ini lebih jelas lagi akan diungkapkan oleh lelaki mukmin yang telah dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkannya semula dengan ucapannya, sebenarnya aku hanya bertambah yakin dengan bahawasanya engkau adalah pembohong besar. Yang ini dia tuju kepada Dajjal dan dibunuh tuan-tuan, dibelah dua dah. Kemudian Dajjal hidupkan dia semula. Boleh hidup. Tapi Dajjal nak potong dia semula, tak boleh. Allah bagi dia kebal. Lalu dia kata, aku dah percaya sungguh-sungguh engkau adalah Dajjal. Dialah orang yang disebutkan Nabi SAW sebagai Khidir. Ada kata dia ni adalah Khidir alaihissalam. Ada kata dia adalah Khidir. Ada kata dia bukan Khidir, tapi memang orang soleh, orang mukmin yang ada di Madinah waktu itu. Orang soleh tuan-tuan, orang yang kuat imannya kepada Allah. Kalaupun Khidir, ia boleh jadi. Kerana dikatakan Khidir alaihissalam belum lagi mati, masih hidup. Antara Nabi yang belum lagi mati tuan-tuan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ini yang dipegang oleh golongan-golongan ahlul ma'rifah, ahli tasawuf, ahli sufi, bahawa Nabi Khidir belum lagi mati. Tugas dia pun ada dikatakan oleh para ulama. Masya Allah. Baik, dan ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'alad dini kal-qabid 'alal jamri. Dikatakan Nabi SAW bahawa nanti akan datang satu zaman, ada orang yang kuat agamanya, kuat imannya,
dan dia punya kesabaran cukup tinggi, dan dia memegang agamanya, kuat agamanya seperti menggenggam bara api. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita digolongkan tersebut insya-Allah. Jadi fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam sampailah kali kiamat nanti. Oleh kerana itu, kesemua nabi-nabi telah mengingatkan umat mereka dari fitnah Dajjal ini dan juga telah mengajarkan kepada mereka jalan keluar atau jalan selamat daripada godaannya. Dan Nabi SAW adalah Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Baginda selalu mengingatkan kita dari bahaya fitnah Dajjal ini. Bahkan baginda menyuruh kita berlindung dengan Allah dari godaan Dajjal, sama ada dengan menyuruh kita berlindung dari siksaan api neraka dan azab kubur. Ini kan Nabi Dajjal. Sebelum kita baca ayat akhir, selepas baca ayat akhir sebelum salam, kita diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar ataupun azabi jahannam wa min azabil kubur. Wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masih dajjal. Hak ni sunat ya baca. Bahkan kalau menurut Imam Tawus dan Imam Ad-Daud Az-Zahiri bahawa baca doa tadi itu adalah merupakan wajib. Kalau tak baca tak sah sembahyang. Dahsyat tak? Wajib baca doa tu. Jadi siapa yang tak hafal memang tak sah sembahyang. Itu menurut dia lah. Ya, menurut satu pandangan nama Imam Tawus dan Imam Daud Az-Zahiri. Tapi menurut pandangan mazhab kita, baca doa selepas ayat akhir itu sunat saja. Siapa baca, alhamdulillah, diharapkan semoga selamat daripada fitnah Dajjal dan terkabul doanya. Dan siapa tak baca, tak mengapa, tetap sah juga sembahyangnya. Ya, tetapi sebaiknya amalkanlah, sebab ini pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masihi dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah daripada azab api neraka, daripada azab kubur, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati dan fitnah al-masihid dajjal. Ada 5 fitnah yang kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, fitnah api neraka, azab api neraka. Yang kedua, fitnah azab kubur, fitnah juga tuan-tuan. Yang ketiga, fitnah hidup, hak kita hidup sekarang ni. Banyak fitnah tak? Oh, macam-macam kekacauan, fitnah saja. Yang keempat, fitnah ketika nak mati ataupun setelah mati. Tuan-tuan ya, waktu nak mati tu fitnah juga. Datang iblis, datang syaitan, dok goda, dok kacau. Dia katalah dia pula Tuhan. Sudah tuan-tuan. Jangan kau ucap kalimah la ilaha illallah. Dia tak suruh kita ucap. Dia ada tuan-tuan. Yang nak mati baru tahu lah. Wah, betul ke ada ustaz? Kalau nak tahu kena jadi orang mati dulu. Tuan-tuan. Ya. Jadi Masya Allah, itu ada dalam hadis Nabi SAW. Sebelum anak Adam meninggal, akan datang hak ni iblis akan menggoda orang itu. Ya, dia akan goda. Dia bawa pula mak ayah, ataupun dia menyerupai mak ayah kita. Jadi mak ayah tu kata, dia kata, dia tak cakap dengan kita, dengan roh kita. Dia kata, inilah Tuhan kau. Ni, sebelah aku ni Tuhan kau. Dialah Tuhan kau. Maka orang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada ilmu mukhalafatul hawadis, Allah tak sama dengan makhluk, maka dia pasti akan menolak. Dia kata la ilaha illallah. Dia pasti akan kata la ilaha illallah, isbat dan nafi. Dia akan tetapkan Allah lah Tuhan, dan dia akan nafi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjawab adalah ilmu kita, iman kita, ilmu yang kita sudah belajar daripada guru-guru kita, daripada kitab-kitab tauhid, terutama kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang dinamakan sebagai sifat 20 insya-Allah. Baik ya. Kemudian fitnah al-masihid dajjal. Hak 5 fitnah tuan-tuan. 5 ya. Kita minta pada Allah supaya Allah melindungi kita. Baik. Doa itu kita baca pada tiap-tiap kali baca tahiyat akhir dalam sembahyang, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya, sikit lagi ya. Para ulama salaf dan khalaf turun temurun sentiasa mengingatkan anak-anak mereka dari godaan dajjal ini. Bahkan Imam Abdul Rahman Al-Muharribi ada berkata adalah menjadi satu kewajipan mengingatkan anak-anak di peringkat prasekolah, ya, tentang fitnah dajjal ini. Awal sekolah lagi. Budak tadika lagi kena beritahu dah fitnah dajjal. Ya, kadang-kadang anak saya pun tanya juga tentang dajjal ni. Apa dia dajjal kita bagi tahu.
Nabi Isa macam mana, Dajjal ni macam mana, Imam Mahdi tu macam mana, kita bagi tahu. Ya, subhanallah. Kita ajar tuan-tuan. Jadi kalau sekolah tak ajar, ya, kita di rumah ajar anak-anak kita. Bagi tahu supaya mereka tidak termasuk orang yang tertipu nanti dengan fitnah Dajjal. Ini kesemua merupakan usaha-usaha yang dibuat untuk memastikan supaya kita tidak menjadi mangsa fitnah Dajjal ini. Usaha yang seperti ini hendaklah diteruskan dan kesedaran umat tentang bahaya Dajjal ini hendaklah sentiasa dipertingkatkan. Apatah lagi zaman yang sedang kita alami sekarang. Bagus juga Tuan Guru ya. Ulama ni, penulis kita ni lah, Tuan Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia hidup zaman kita, dia tulis kita ni, dia bagi tahulah dah zaman kita ni macam ni. Apatah lagi zaman ni, mesti kita sampaikan kepada umat tentang bahaya fitnah Dajjal ini. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur dia ada buat kita ni. Kalau dia tak buat kita ni tuan-tuan, dan kita pun tak tahu apa dia Dajjal, kan? Apa dia Imam Mahdi, apa dia Nabi Isa AS. Dan alhamdulillah ada kita-kita macam ni, sekarang yang terbuka sikitlah minda kita, dan Allah kurniakan pada kita ilmu berkenaan tentang fitan, yakni fitnah akhir zaman. Di mana katanya telah banyak orang yang melupai sunnah Nabi dan orang yang tertipu dengan kemilau budaya barat dan kehidupan yang bercirikan materialistik ataupun kebedaan. Di zaman kita katanya ramai orang yang melupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu jangan lupa sunnah Nabi ya. Insya-Allah kita amal sama-sama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falau ajru syahid. Siapa beramal dengan sunnahku di waktu orang lain tak beramal dengan sunnah, atau waktu itu rosak, ya, rosak zaman tersebut kerana tidak beramal dengan sunnah, maka orang yang beramal itu akan dapatkan pahala orang yang mati syahid. Ya, pahala orang yang mati syahid. Jadi senang je tuan-tuan, nak selamat akhir zaman, ada sebagian ulama kata hanya dua perkara saja. Satu dengan istighfar, satu dengan selawat. Dua saja tu. Istighfar, selawat. Istighfar, selawat. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat 33 ni di dalam suratul Anfal, ini dua cara kalau nak selamat daripada fitnah akhir zaman yang paling ringkas dan paling mudah. Kata Allah Ta'ala, aku tidak akan siksa mereka, azab mereka wahai Muhammad, ya, kerana kamu ada bersama mereka. Kamu bersama mereka dengan mana? Ada di situ orang yang berselawat ke atas Nabi, dan di situ ada orang yang beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aku tidak akan azab mereka wahai Muhammad wa hum yastaghfirun, kerana ada di antara mereka yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara ni tuan-tuan, insya-Allah selamat. Satu, istighfar hari-hari kalau boleh 100 kali satu hari. Yang kedua, selawat atas Nabi SAW satu hari 100 kali. Termasuk perempuan lagi bagus, cantik, masya-Allah. Hak laki-laki paling senang amal sunnah, dan juga tambah dengan selawat atas Nabi SAW. Lama-lama akan ada mahabbah, cinta yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, lebih tinggi daripada segala-galanya. Dan dengan selawat itu Allah berikan cahaya dalam kalbu kita, sehingga kita boleh melihat mana satu benar, mana satu salah, mana satu bohong, yang mana satu hak. Allah akan bagi melalui cahaya selawat, dan kedua cahaya istighfar. Astaghfirullahalazim. Orang beristighfar adalah orang yang mohon ampun pada Allah, maka Allah ampunkan dosanya. Bila dia tak ada dosa, hatinya bersih, maka dia sudah boleh menilai sesuatu itu dengan benar, masya-Allah. Tapi kalau hati tak bersih, penilaian kita selalunya terbesong ataupun salah. Okay? Semoga Allah melindungi dan menjaga kita hanya dengan dua perkara tu tuan-tuan. Cuba ya, insya-Allah. Semoga Allah selamatkan kita. Semoga Allah Ta'ala katanya dengan limpah rahmatnya dan kurniaannya sentiasa melihara dan melindungi kita dari segala ujian dan malapetaka. Dan semoga Allah memperkuatkan iman dan keyakinan kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah habis kat situ. Nanti sambung bab yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Jadi bab Dajjal dah habis. Jadi kita masuk pula Ya'juj dan Ma'juj. Ini perosak tuan-tuan. Perosak macam-macam mereka buat untuk, ya, menghancurkan bumi ini. Na'udzubillah min zalik. Ya. Kita akan cerita itu nanti insya-Allah ya. Insya-Allah billahi subhanahu wa taala selepas, ya, selepas apa tu? Okeylah, selepas ialah bulan depan lah ya, selepas habis bulan Muharram, masuk bulan Safar, kemudian masuk bulan
Rabiul Awal. Jadi ambil kat situ insya-Allah. Semoga Allah merahmati kita dan melindungi kita semua insya-Allah daripada fitnah dan juga daripada kekacauan yang berlaku. Dan kalau berlaku kacauan yang menimpa, yang terkena bukan orang yang zalim itu saja. Orang beriman pun kena, tuan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat 25 surah Al-Anfal sebelah dengan surah ayat tadi itu. Kalau tadi ayat dia sebelah ayat 33, hak sebelah ayat 25. Sebelah dia paling bawah dua-dua, tuan-tuan. Kata Allah Taala, wattaqu, takutlah kamu. Wattaqu fitnah, satu fitnah kekacauan, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang kalau satu kekacauan malapetaka berlaku tidak hanya khusus terkena kepada orang zalim saja, tapi dia akan kena secara umum, sama ada orang yang tak zalim pun kena, orang soleh pun kena juga. Sebab tu orang-orang soleh hari ini, orang-orang yang baik, mereka selalu menegur amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang buat perkara-perkara maksiat. Syukur ada ustaz-ustaz kita yang tegur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang berlaku banyak di media sosial ataupun di luar media, masya-Allah. Ada mereka, Allah tak turun azab pada kita. Tapi kalau tak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada orang tegur kesalahan mereka ni, Allah, kita takut kita akan terkena azab, ya, tanpa ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu insya-Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qubur wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.